Baik para penonton, seterusnya kita ingin berbicara berkenaan dengan pelancaran Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR, dan bersama dengan saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan di sebelah saya Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Musti. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi Datuk, sebagai permulaannya mungkin Datuk boleh memperincikan berkenaan dengan apakah kepentingan hidrogen kepada negara. Permulaannya, silakan. Okey, terima kasih. Okey, hidrogen adalah satu bentuk pembawa tenaga lah, dan penggunaan atau aplikasi hidrogen ini banyak dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedari. Sebagai pengguna akhir memang tidak begitu jelas lah. Tapi hidrogen ini sebenarnya dah banyak digunakan dalam industri, sektor-sektor tertentu seperti pembuatan bahan-bahan termaju, bahan kimia dan sebagainya. Ya. Dan ia merupakan salah satu komponen penting dalam ekonomi, especially apabila kita bergerak ke masa hadapan dalam mencari penyelesaian kepada ekonomi hijau yang bersifat lebih mapan lah. Sebab kalau sekarang ni kita terlampau bergantung kepada bentuk-bentuk ekonomi yang menggunakan asas-asas bahan fosil, contohnya, dia akan menyebabkan kekangan kepada kita untuk bergerak dalam bentuk yang lebih lestari lah. So ekonomi hidrogen ini menyumbang kepada ekonomi yang lebih hijau. Dan kerana itulah kita sebagai sebuah negara yang menyokong aspirasi sedemikian, perlu bergerak ke arah kelestarian tersebutlah. Okey, jadi bila bercakap tentang bergerak ke arah kelestarian tersebut, Datuk, mungkin Datuk boleh perincikan juga berkenaan dengan keperluan pembangunan Pelan Hala Tuju Teknologi dan juga Ekonomi Hidrogen HETR itu sendiri. HETR ialah satu akronim kepada nama panjang, iaitu Hydrogen Economy dan Teknologi Roadmap, ataupun Pelan Hala Tuju Ekonomi dan Teknologi Hidrogen bagi negara kita. So pembangunan pelan ini kita telah mulakan sejak tahun 2021 dengan kerjasama pelbagai pihak dan kepentingan, seperti industri dan juga universiti, dan pihak-pihak lain, yang termasuk juga kita mendapatkan pandangan daripada pelbagai international bodies lah. Jadi bila kita bangunkan Pelan Hala Tuju ini, kita melihat jauh ke hadapan. Walaupun kita ada juga dalam tempoh-tempoh tersebut pelan jangka pendek, jangka sederhana serta jangka panjang. Pelan Hala Tuju ini yang akan kita lancarkan insya-Allah pada minggu ini, pada 5 Oktober lah insya-Allah. Bergerak ke arah sehingga 2050. Kerana pada masa yang sama, kerajaan Malaysia juga telah pun memberikan komitmen untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara yang bebas dari segi net zero carbon lah, pada menjelang 2050 tersebut. Kerana hidrogen ini adalah salah satu daripada sumber penting untuk penyahkarbonan, orang kata, decarbonization dalam bahasa Inggerisnya. Dan pelan ini ada pelbagai pelan tindakan yang menyokong pembangunan ekonomi hidrogen dalam sektor-sektor pengangkutan, sektor penyanaan tenaga, sektor industri. Jadi peluang-peluang pembangunan tenaga-tenaga pakar, peluang-peluang pekerjaan berkemahiran tinggi ada kita jelaskan dalam HETR inilah. Okey, jadi ada penerangan selanjutnya berkenaan dengan perkara-perkara ini, kan, Datuk, kan? Jadi yang lain juga, Datuk, apa sebenarnya antara kepentingan HETR ini jika dibandingkan dengan Pelan Hala Tuju yang telah pun dirasmikan pada dahulu? Pada masa yang sama, tahun ini sahaja kita kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar-dasar utama serta pelan-pelan Hala Tuju yang penting bagi membawa negara ke arah yang lebih lestari tersebut. Contohnya pelan induk perindustrian yang baru yang dilancarkan baru ini, serta juga pelan peralihan tenaga negara adalah pelan-pelan yang berkaitan dengan HETR ataupun Hydrogen Economy Technology Roadmap ini. Kerana mereka saling berkaitan. Apabila disebut berkenaan dengan pelan induk perindustrian baru, contohnya, iaitu sebuah pelan yang bersifat mission based projects dan programs, kita ada hidrogen sebagai salah satu industri yang akan kita bangunkan juga dalam pelan induk tersebut. Bagi pelan peralihan tenaga yang baru juga, untuk kita bergerak ke arah mencapai kalau tenaga boleh baru yang lebih baik, hidrogen juga ada beberapa projek-projek utama seperti penggunaan hidrogen dalam sektor pengangkutan atau pengenderaan ringan,
dan juga penghasilan hidrogen untuk penggunaan dalam penjanaan tenaga. Jadi plan HETR ini berkaitan rapat dengan banyak pelan-pelan utama negara yang kita lancarkan baru-baru inilah. Okey, Datuk, juga mungkin Datuk boleh terangkan berkenaan dengan bina sebahagian, beli sebahagian ataupun build some, buy some. Apa yang ingin disampaikan? Sebagai sebuah negara yang kata kita tak mahu ketinggalan lah. Ya. Kita berada dalam keadaan di mana kita perlu mengambil peluang di peringkat awal ini. Hidrogen ni walaupun teknologi penghasilan dan penggunaannya bukanlah satu benda teknologi yang baru lah. Dia cuma sekarang ini bila kita dunia semakin diberi mencabar untuk mencapai kelestarian tersebut, hidrogen dilihat semakin penting. Tetapi sebagai sebuah negara yang pesat mencapai kemajuan, kita mempunyai kepakaran-kepakaran tertentu, menghasilkan teknologi tertentu dan produk-produk tertentu. Walau bagaimanapun, kita juga sedar bahawa banyak perubahan-perubahan atau kemajuan telah dicapai di luar negara lain. Jadi itu yang kita sebut, apabila kita ada sesuatu itu, kita akan build, iaitu build some tu. Manakala yang kita rasa kita masih perlu belajar, banyak negara lain sudah banyak melabur dalam bidang tersebut, kita akan beli sebahagian. Jadi build some and buy some ialah satu strategi di bawah Plan Hala Tuju ini bila kita nak kita hendak transisi daripada satu peringkat ke satu peringkat dan kesederhana dan seterusnya, kita perlu mengadakan combination atau kombinasi kedua-dua build some dan buy some ini. Contohnya sebagai contoh yang ringkas, kalau kita nak menghasilkan hidrogen daripada air kan, kita kena ada electrolyzer, perlukan electricity. Teknologi yang ada dalam negara kita antara yang terbaik sekarang ini adalah mempunyai efisiensi yang tinggi untuk menghasilkan hidrogen daripada air ini, dipanggil electrolyzer tadi tu ya. Itu kita boleh buat sendiri insya-Allah. In fact kita dah ada pun demonstration plant di dalam negara kita sendiri di Sarawak sana. Tetapi untuk menghasilkan aplikasi yang lebih baik, contohnya efisiensi dalam sektor pengangkutan, contohnya fuel cell untuk kenderaan ringan, itu mungkin kita perlu beli. Kita perlu beli kerana dah ada kemajuan di negara lain. Jadi combination of kedua-dua perkara ini dan banyak lagi dalam sektor penjanaan tenaga industri adalah satu pendekatan yang kita gunakan dalam HETR inilah. Okey, baik Datuk. Apa yang ingin dicapai melalui pelaksanaan HETR ni sendiri, Datuk? HETR ni satu, kita sebagai asasnya kita ada dua matlamat utama lah. Dua matlamat utama lah. Satu matlamat yang bersifat alam sekitar, satu matlamat ekonomi lah. Ya. Dalam masa yang sama, bila kita memajukan ekonomi yang bersifat ekonomi hijau ini, kita boleh mengurangkan impak kita pada alam sekitar. Bila kita gunakan hidrogen, itu sebuah tenaga yang bersih, ya, sumber tenaga ataupun energy carrier juga yang bersih. Kita boleh menggantikan bahan-bahan fosil, minyak, arang batu dan sebagainya. Kita dalam masa yang sama, kita akan kurangkan pelepasan gas rumah hijau. Jadi bila kita gantikan sektor-sektor tertentu, contohnya bila kita menjana tenaga elektrik menggunakan arang batu ataupun gas asli dengan menggunakan hidrogen yang keadaan sesuai, beberapa peratusan greenhouse gas ini ataupun gas rumah hijau ini boleh kita kurangkan. Matlamatnya adalah sehingga 2050 kita boleh kurangkan dengan agak signifikan daripada hidrogen saja. Of course ada kombinasi lain-lain tenaga boleh baru lah. Dari sudut ekonomi, kita berharap untuk menarik pelaburan juga ya. Dengan adanya industri ataupun sektor-sektor yang memerlukan penghasilan, malah kita boleh mengekspornya juga, kita akan memerlukan pelaburan. Bila ada pelaburan, kita akan menggalakkan lagi banyak aktiviti ekonomi, penghasilan pekerjaan sehingga menjelang 2050, for example, sehingga 200,000 peluang-peluang pekerjaan kemahiran tinggi kita dapat kita hasilkan. Pelaburan sehingga 2030 kita boleh insya-Allah dapat kita sasarkan sehingga 12 bilion 2030 dan sehingga 2050 kita sasarkan lebih baik lagi. Jadi orang kata serampang dua mata pendekatan HETR inilah yang kita ketengahkan dalam plan induk ini. Ya, baik. Dan Datuk, bagaimana pendapat Datuk sendirilah berkenaan dengan masyarakat China berkenaan dengan hidrogen ataupun HETR ini, bagaimana pendapat Datuk sendiri? Ya, mungkin pada masa ini kesedaran mengenai hidrogen ini mungkin agak-agak masih barulah. Kalau sekarang ni pun bila kita berkenaan dengan sektor pengangkutan lah kan, dalam negara kita sudah melihat banyak kenderaan elektrik ya. Betul.
kenderaan elektrik ini memerlukan banyak infrastruktur untuk menyokong ia berkembang. Hidrogen juga boleh digunakan. Digunakan untuk dalam sektor pengangkutan selain daripada sektor lain. Okey. Sektor pengangkutan ini ada beberapa buah jenama kenderaan yang telah pun berada di pasaran komersial menggunakan hidrogen, digunakan teknologi fuel cell. Macam bateri juga. Kalau kita bawa kenderaan tersebut, dia rasa macam bateri juga. Cuma dia menggunakan hidrogen. Itu je perbezaan. Itu je perbezaan dia. Dia senyap dan kalau kenderaan komersial yang satu tu, jenama tersebut, dengan sekali pengisian lebih kurang 6 kg hidrogen, dia boleh bergerak sehingga paling baiklah 1,000 km. 1,000 km dengan 6 kg ataupun lebih kurang daripada kalau kita gunakan ekonomi measure dia, kurang daripada RM200 lah. Dengan full tank tersebut boleh pergi sehingga 1,000 km. Itu yang ada sekarang. Tapi banyak faktor lain yang kita lihat juga ada ditumpukan oleh banyak negara-negara luar sana untuk mengetengahkan dan juga memberikan keyakinan kepada pelabur dan orang awam untuk sama-sama menggunakan hidrogen sebagai rakan untuk kita memperbaiki keadaan ekonomi dan juga persekitaran kita lah. Ya, itu yang paling utama kan, Datuk, kan? Persekitaran kita kan dan juga ekonomi. Itu antara dua perkara yang cukup penting. Baik, Datuk, di kesempatan waktu yang ada ini mungkin ada sedikit harapan daripada pihak kementerian selepas HETR dilancarkan dan kelak akan dirasmikan. Ya. Apabila kita telah pun ada beberapa projek-projek yang bersifat demonstration, bersifat besar, berskala yang bukan lagi dalam makmal dan sebagainya. Selepas pelancaran ini kita akan ada perkongsian ataupun kerjasama antara pihak kerajaan, industri dan juga akademia untuk membangunkan demonstration projek inilah. Akan ada insya-Allah kita sedang usahakan untuk menyediakan infrastruktur untuk refueling kenderaan ringan dengan hidrogen. Insya-Allah tahun depan kita akan adakan di sekitar Lembah Kelang ini. Dan pelaburan yang kita lihat ini akan menarik lebih ramai lagi peminat-peminat ataupun pelabur-pelabur, dan harapan selepas pelancaran ini selain daripada beberapa projek yang kita telah sebutkan tadi, ada banyak peluang-peluang untuk kita sama-sama mengundang dan menjemput pelabur-pelabur dan juga pemain industri untuk sama-sama bekerjasama dengan kerajaan dan juga pihak akademia serta pemain-pemain industri untuk sama-sama membangunkan ekonomi hidrogen dan teknologi yang baik untuk masa depan ini. Ya, itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman Hassan, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Musi. Terima kasih banyak, Datuk. Sama-sama. Moga semuanya dimudahkan insya-Allah dan moga kita dapat mencapai target kita. Yang paling penting adalah untuk kelestarian alam sekitar dan juga untuk ekonomi negara.